Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala salimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadiyih wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati, dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kitab Nawaqidul Iman Al-Qawliyah wal Amaliyah, iaitu bab berkenaan dengan pencerahan buku pembatalan keislaman dari sudut keyakinan, ucapan dan perbuatan, yang dikarang oleh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali bin Abdul Latif. Kita berpindah ke muka surat 70, iaitu perenggan yang kedua di dalam bab, iaitu bonis kafir secara mutlak dan bonis kafir tada personal tertentu, yakni kaum muslim menghukum ataupun berikan keputusan kafir secara mutlak dan memberikan keputusan kafir secara individu ataupun personal tertentu. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, ya begitulah pegangan ahli sunnah wal jamaah, iaitu bagi untuk menentukan pembahasan takfir, iaitu menjatuhkan hukuman kafir kepada individu dan kepada umum. Maksud di sini ialah adapun sama ada ucapan ataupun perbuatan ataupun i'tiqad yang bercanggah dengan Islam, yang membawa kepada keluarnya seorang itu kepada Islam, secara umum orang itu, secara umum ucapan perbuatan itu adalah kafir. Tetapi bagi untuk menghukumkan individu itu kafir, walaupun dia buat satu perbuatan yang boleh keluar daripada Islam, ataupun mengucapkan satu ucapan yang keluar daripada Islam, ucapan dia itu secara umum adalah kufur, perbuatan dia itu adalah kufur. Tapi nak hukum individu itu kufur tidak boleh lagi, terkecuali mendirikan hujah, kecuali mendirikan hujah kepada individu itu. Setelah mana telah mendirikan hujah, sama ada dengan penjelasan yang jelas, tiba-tiba dia ingkar, barulah boleh dijatuhkan penasih atau jatuhkan individu itu kafir. Tetapi selagi mana tidak didirikan hujah, kita hukumkan ataupun pendapat ahli sunnah menghukumkan kafir secara mutlak, kafir secara umum. Perbuatan itu boleh jadi kafir, perkataan itu boleh jadi kafir. Itu saja. Nak hukum individu itu kafir tak boleh lagi, kena mendirikan hujah terlebih dulu. Inilah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Inilah tajuk yang kita nak sambung pada malam ini. Baik, habis. Okey, muka surat 70, perenggan yang kedua. Tengok kaum muslimin dan muslimat dalam pendapat alim ulama. Al-Imam Ibn Taymiyah menjelaskan sebagian uzur yang mungkin ada pada orang tertentu hingga dia tidak boleh diboniskan atau dihukumkan kafir. Dia berkata, tengok pendapat Imam Ibn Taymiyah ya. Baik. Ibn Taymiyah menjelaskan sebagian uzur, iaitu uzur ni yang dimaafkan, yang tidak boleh menghukumkan kafir kepada seseorang itu. Uzur dia apa dia?
sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Taymiyah, ucapan-ucapan yang menyebabkan orang yang mengatakan menjadi kafir. Bisa jadi yang bersangkutan belum mengetahui dalil-dalil yang membuatnya mengetahui kebenaran. Bisa jadi dalil-dalil tersebut dia ketahui tapi menurutnya ia tidak sahih, ataupun belum bisa memahaminya. Dan bisa jadi di benaknya masih berkecamuk, iaitu syubhat-syubhat, di mana Allah dapat menerimanya sebagai uzur baginya. Okey ya. Jadi macam ni, kaum muslimin dan muslimat kalian. Kata Al-Imam Ibn Taymiyah, apabila sama perbuatan ataupun ucapan ataupun i'tiqad seorang itu yang boleh membawa kepada kekafiran, tidak boleh dikatakan kafir lagi, sebab di sana ada telahan keuzuran. Kemungkinan orang itu, kata pengarang kitabnya, ucapan Taymiyah ni, kemungkinan orang itu tidak mengetahui dalil-dalil membuatkannya mengetahui kebenaran. Dia cakap benda macam tu, dia tak tahu dalil yang perkataan dia, perbuatan dia boleh buat kepada kekafiran. Itu diuzurkan. Contoh ya, kaum muslimin dan muslimat kalian, kita rangkumkan semua sekali. Seseorang itu ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, dibuat satu perkataan ataupun ucapan ataupun perbuatan ataupun i'tiqad yang dia tak tahu benda ucapan perkataan i'tiqad itu yang boleh bawa kepada kekafiran, dia tak tahu dalil. Maka individu macam itulah diuzurkan, tak boleh katakan kafir, walaupun ucapan perbuatan itu secara umumnya boleh bawa kepada kekafiran. Sebagaimana contoh, baik, contoh bagaimana ya, yang realiti sedikit ni, segi pandangan dia. Kalau dia kata, ya apa salahnya kalau kita berjudi ni suka sama suka, apa salahnya? Kalau kita tak setuju, kita rampas, baru salah. Ini kita pakat-pakat tanya belaka. Kalau siapa-siapa menang, kita setuju tak? Yang duit tu bagi siapa yang menang? Setuju? Lagi pendapat dia kata, apa salahnya berjudi suka sama suka? Baik. Kena tanya balik, kamu tahu tak ucapan kamu apa salahnya? Sebab judi itu haram. Kamu kata apa salahnya suka sama suka, boleh membawa kepada kekafiran, boleh membawa kepada kamu terkeluar daripada Islam. Hujah di balik. Sebab kita beri penjelasan. Sebab benda haram ni, benda halal bukan hak kita. Kena jelas macam tu. Hukum menghalalkan sesuatu, hukum mengharamkan satu bukan hak kita. Dia adalah hak Allah. Allah Ta'ala berhak dia nak mengharamkan satu, dia berhak untuk menghalalkan satu. Kita jangan masuk campur, tak boleh. Di dalam Islam kita campur hal itu. Jadi bila kita masuk campur, terang dia, benda halal dan haram hak Allah. Bila Tuhan kata haram, suka ke tak suka ke, reda tak reda, tetap haram. Kalau kita kata halal juga boleh bawa pada Islam, kerana bukan halal dan haram tu hak kita. Boleh bang? Tegang macam tu. Kalau dia kata gitu punya, salah saya cakap lagu tu. Gitu tak boleh kata dia kafir. Sebabnya kaum muslimin dia tak tahu, iaitu jahil. Tapi kalau dia tak mau dengar, pandai akulah, betul-betul. Aku bosan dengar ceramah kau. Dia tutup telinga macam tu. Betul-betul. Tutup telinga macam tu. Dia tak nak dengar penjelasan. Setelah mana nak berikan penjelasan, ya, itu adalah kamu kafir. Setelah mana dia beri penjelasan. Boleh faham itu? Ini masuk Imam Ibn Taymiyah ni. Tak boleh kata anta kafir. Tak boleh. Kalau muslim dan muslimat kalian, kecuali mendirikan hujah terlebih dulu. Boleh faham itu?
Itu dari sudut ucapan. Kalau segi dari sudut perbuatan, kaum muslimin dan muslimat kalian, apa segi perbuatannya? Tadi ucapan, segi perbuatan macam mana? Kaum muslimin dan muslimat cantik, dia pakai laman cross itu, iaitu salib. Engkau tak boleh perbuatan itu. Perbuatan engkau buat rantas salib macam ni, boleh jadi keluar daripada Islam. Tu. Sebenarnya aku ni minat Gusti, dia tu. Ada seorang terpandang Gusti, dia pakai laman tu, aku pakai laman tu jugalah. Betul-betul. Kalau begitu hujah dia. Tapi kaum muslimin dan muslimat kan perbuatan dia yang pakai laman salib itu boleh membuatkan kekafiran. Tapi nak hukum dia pakai itu, individu tu kafir, nanti dulu dirikan hujah dulu, kata tidak boleh. Tidak boleh, kerana itu merupakan satu i'tiqad di kalangan orang-orang Nasrani. Bila pakai macam tu, jaga keluar daripada Islam. Kalau dia jahil, tidaklah. Tapi kalau dia menentang juga, jadilah kafir. Ramai kaum muslimin, anak muda sekarang ni, diikut style apa ni? Diikut style orang, kaum muslimin dan muslimat kelan. Kadang-kadang dia tak tahu apa pun. Dia faham tu? Tu dia. Kalau tengok main bola tu, kaum muslimin dan muslimat semak gol, Ronaldo masuk gol, selalu dia buat macam ni. Kita ada orang pun buat macam tu juga. Tiga macam tu boleh buat pada kafir. Tapi nak tanya dia, jangan jatuhkan kafir. Misalnya yang buat apa nama dia? Yang buat itu nama dia Man, contohnya. Tak boleh kata Man adalah kafir. Dirikan hujah pada Man tu. Mana buat macam tu? Kaum muslimin dan muslimat kalian. Kalau diberikan penerangannya jelas, dia buat lagi, dia tak boleh terima, barulah mutlak secara umumnya kafir, individu pun adalah kafir. Boleh faham itu? Itu banyak. Itu segi perkataan. Apa lagi segi yang babitkan masalah i'tiqad. Itu sebabnya pengajian akidah amat penting. Dan akidah ni kaum muslimin tidak putus-putus, dia sepanjang hayat. Baik. Baik ya. Baik. Kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat kan di antara keuzuran itu, bisa jadi dalil-dalil tersebut dia ketahui tetapi menurutnya ia tidak sahih. Dalil-dalil tersebut dia ketahui tapi menurutnya dia tidak sahih. Itu juga tidak boleh jatuhkan kafir. Misalnya kaum muslimin dan muslimat kalian, apabila dinyatakan sesuatu perkara, kaum muslimin contohnya lah, contohnya benda tu hukum syariat kan, hukum syariat. Tapi kaum muslimin dan muslimat kan dia tak tahu benda tu sahih. Contohlah, saya buat satu benda yang mudah je kaum muslimin dan muslimat kalian. Sebab ada orang zaman sekarang ni kaum muslimin dan muslimat kalian, minta maaf ya, zaman fitnah ya amat sangat. Ada seorang ustaz, dia ustaz. Dia ustaz. Saya terbaca dalam senarai ucapan dia ataupun kata-kata dia, dia marah sangat semayang orang letak atas dada. Boleh faham tu? Letak atas dada. Dia kata semayang atas dada ni perangai jenis orang malas solat. Boleh faham tu? Orang malas solat. Sedangkan kaum muslimin, lalu dia berkata semayang orang letak atas dada ni macam semayang jenis, dia sebut dah kaum muslimin dah mula. Jenis apa dia? Jenis orang sakit. Dia kata begitu. Sedangkan dia tak boleh kata begitu. Sebab benda macam tu walaupun kecil, kita nampak kecil, benda tu syariat. Sedangkan perbuatan itulah perbuatan Rasulullah. Dia kata macam semayang orang sakit. Ya, betul-betul. Jadi ucapan macam tu tak betul dia cakap lagu tu. Benar betul? Dia tak betul kau macam kelak. Seolah-olah benda macam tu dia kata lagu tu sebab apa? Sebab kemungkinan dia tak tahu dalil yang sahih. Betul tak betul?
Dia tak tahu dalil yang sahih. Tetapi setelah mana dibawakan dalil yang sahih, ada hadis nak kata Nabi gitu, jadi dia berdegil juga. Ada degil juga kaum muslimin. Sebab ada juga di akhir zaman ini, dia kata mana-mana pendapat alim ulama yang bercanggah dengan hadis, maka terbatallah hadis itu. Na'udzubillah. Ada kaum muslimin. Tak perlu aku sebut nama ulama itu, ustaz itu, kerana dia mengajar Taman Melati juga. Jadi kan dia jadi baloh belaka kamu semua. Kalau dia tak tahu bidang hadis, senyap kesing. Senyap, jangan nak cakap benda-benda betul-betul. Itu dia. Saya cerita terang kamu muslim, benda ni berlaku apabila seorang bertanya kepada dia. Alhamdulillah Tuhan beri 2 telinga. Kalau Tuhan beri banyak telinga, banyak lagi boleh dengar. Boleh faham tak? Dia nak marah kamu, benda macam tu kita kena belajar. Kalau tuan-tuan tak nak buat sebab dalil kata benda tu sunat, gerak benda tu sunat, kalau nak kata begitu kamu apakan daya, betul-betul. Tapi permasalahannya ialah mana lebih terbaik. Ada seorang ustaz, dia nak rat kamu muslim, tahu nak rat, dia nak tolak. Ini terdengar, ini kisah benar ni, baru 2 minggu lepas dengar. Bila orang gerak jari macam tu, orang kata ada hadis gerak jari macam tu, dia kata tak ada. Lalu orang itu bawakan hadis pada dia. Dia minta pada saya, ada bawa hadis. Dia kata walaupun hadis ahli ulama kata makruh gerak jari, maka terbatallah hadis itu. Kena pakai pendapat ulama. Itu tak boleh macam tu. Tidak boleh kaum muslimin dan muslimat kalian. Haram kaum muslimin. Tapi dia ustaz kaum muslimin dan muslimat kalian. Boleh faham itu? Anak murid itu bawa dalil ke begini. Dia kata kena tolak pendapat itu, sebabnya itu pendapat ulama, hadis itu dibatalkan. Mana boleh macam tu? Boleh faham itu? Okey. Siapa dia nanti kita cerita lepas kuliah. Baik. Tapi jangan serbu pula cerita, tak apalah kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu dia. Nampak sangat dia tak bicarakan tentang ilmu hadis ni dan kata-kata alim ulama yang lain. Baik ya. Setelah berikan hujah, kemungkinan dia tak tahu benda dalil itu adalah sah, ala dalil itu sahih. Baik. Itu keuzuran. Yang kedua yang ketiga bisa jadi yang bersangkutan belum mengetahui dalil-dalil yang membuatnya mengetahui baik ya. Itu sudah baca dah. Dan bisa jadi di benaknya masih berkecamuk syubhat-syubhat di mana Allah dapat menerima sebagai uzur baginya. Kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat kalian, apabila didengar orang ni kata begini, orang ni kata begini, kaum muslimin datang syubhat pada dia. Mana satu dah aku nak pakai, betul tak betul? Dia syubhat. Itu pun masih diuzurkan bagi dia, tidak boleh katakan, tidak boleh kata kafir. Betul-betul? Contohnya dia mari usul syubhat kaum muslimin dan muslimat kan. Banyak benda lah kalau bab berkait dengan akidah ini ya, kaum muslimin dan muslimat kalian. Baik, apa benda-benda syubhat? Nantilah Imam Syafi'i akan cerita kemudian dalam bab yang lain. Tapi tak apalah, kita ambil satu-satu kaum muslimin dan muslimat kalian. Baik, contohlah. Contoh. Apabila kaum muslimin dan muslimat kalian dalam unsur benda syubhat ini yang membabitkan, dia boleh membatalkan iman secara umum, tapi individu seorang tak ada unsur syubhat. Contoh, kalau kita belajar buat akidah ni kaum muslimin dan muslimat kalian, iblis ni dia mari dalam bab belitan dia. Setiap apa yang terjadi ada penciptanya. Memang itu. Ada penciptanya. Itu adalah makhluk. Setiap yang ada penciptanya. Mari lintasan dalam hati dia syubhat. Kalau begitu Allah Ta'ala tu ada, siapa pencipta dia? Sudahnya mari pula begitu. Jadi bila mari macam tu kaum muslimin, dia berlawan dengan akidah dia. Iblis pun lawan, dia pun lawan. Betul-betul. Sebab benda ni sabit dalam pada hadis Nabi SAW. Bila kata begitu, katakanlah wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa ala kulli syai'in
Apa dia? Alim ya. Kaum muslimin dan muslimat kalian, katakan begitu, dia mari perasaan. Boleh faham itu? Usul syubhat. Itu dia. Maka itu dimaafkan. Okey. Kadang-kadangnya kaum muslimin dan muslimat kan terasa di hati kita unsur-unsur syubhat ini. Contohnya kaum muslimin, ada banyak rahsia belaka. Ada seorang itu kaum muslimin, dia menjaga. Bila dia menjaga musim hujan, tukang buat air dia musim hujan. Jadi kaum muslimin dan muslimat datang perasaan hati dia, celaka sungguh hujan ni, betul-betul celaka sungguh, dia mari sungguh. Kadang-kadang dia mari pula perasaan, moga tu takdir Tuhan dah. Tapi sekali-kala dah rugi kaum muslimin, orang tak nak beli, celaka sungguh. Betul tak betul? Mari tak mari? Mari. Ketika tu kembalilah kepada Allah. Itu satu keuzuran. Ataupun lebih banyak lagi kaum muslimin dan muslimat kalian disebabkan pengajian-pengajian yang tidak ada asas. Bila tidak ada asas ni memang banyak keraguan. Itu dia. Itu sebab ada dengar-dengar anak murid kata susah, ustaz ni kata begini, ustaz ni kata begini. Mana satu aku nak pakai? Aku pakai ustaz lama jugalah. Ada juga macam tu. Bingung tak habis-habis. Habis ya? Dia mengaji jadi tak faham juga. Jadi okey, disebab kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau dia tak tahu tanyalah. Okey. Habis. Kata pengarang kitab lagi. Barang siapa yang beristihad dari kalangan orang-orang mukmin untuk mencari kebenaran dan dia keliru, maka Allah mengampuni kekeliruannya itu. Siapa pun dia, baik dalam masalah-masalah nazariyah ataupun amaliyah. Inilah yang dipegang oleh sahabat Nabi SAW dan jumhur imam Islam. Maksudnya ialah kaum muslimin, ialah kalangan ulama-ulama Islam. Misalnya seorang itu kaum muslimin dan muslimat kalian, dia masih lagi seorang mukmin yang mencari kebenaran yang dia terkeliru. Ini uzur lagi ni. Dia terkeliru, dia cari kebenaran. Kaum muslim dan muslimat secara nazariyah, cara pandangan, dalil-dalil dia, sudut pandangan mata, ataupun amaliyah dia, ini juga tidak boleh dihukumkan jadi kafir. Inilah pandangan para sahabat dan juga imam-imam, pendapat-pendapat ahli ulama di kalangan kaum muslimin. Boleh faham itu? Okey. Sampai Ibnu Taymiyah berkata, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengkafirkan Jahmiyah yang mengingkari asma dan sifat Allah kerana pertentangan pendapat mereka terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW sangat jelas. Akan tetapi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tidak mengkafirkan cara perseorangan tertentu dari mereka, kerana penyeru kepada pendapat tersebut lebih besar daripada orang-orang hanya mengatakan yang pendapat yang menghukum orang yang menyisihkan lebih besar daripada penyeru semata-mata. Orang Jahmiyah macam inilah. Jahmiyah ni siapa dia? Kaum muslimin dan muslimat kalian. Jahmiyah ni ialah orang yang menafikan sifat-sifat Allah, dan kadang-kadang setengah tempat dia menyerupakan kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu membentukkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jahmiyah ni dia menafikan sifat Allah Ta'ala. Banyak contohnya, Allah Ta'ala itu bersemayang di atas aras, Allah Ta'ala itu ada tangan, dia nafikan belakang, dia nafi. Maka dia tidak boleh nafi dalam masalah itu. Jadi kaum muslimin tiba-tiba kumpulan dia pun ikut kata tok guru dia, maka kumpulan itu, anak murid itu, Imam Ahmad mengatakan kafir. Tetapi secara individu tak boleh katakan kafir, kerana kemungkinan anak murid itu ikut taklid tok guru saja. Boleh faham itu? Beginilah mudah-mudah nak faham. Mungkin Jahmiyah ni kita tak berapa nampak lagi di zaman kita ni secara kaum muslimin secara nyata, tapi dah ada tu, memang ada. Contohnya kaum muslimin dan muslimat kan. Kita ambil yang nampak yang terkenal. Kita kata Syiah. Orang Syiah kaum muslimin muslimat kan. Kepahaman dia ialah kaum muslimin dan muslimat selalu yang bekas kita
boleh kata ada kajian yang sedikit. Kajian yang sedikit. Kalau saya masa duduk di Pakistan dulu, pada malam 10 Muharram ni kaum muslimin dan muslimat kalian, ada iktikad orang Syiah ni, dia menyerahkan anak gadis dia, anak perempuan dia kepada alim ulama. Oh ni tersedut temelang. Aku tengok bermata aku sendiri. Mula-mulanya saya kaum muslimin nak cerita, dia Malaysia ni dulu, saya kuat sangat Khomeini ni, cukup minat. Dia pakai serba hitam, aku pakai serba hitam, sebab dia lawankan Islam. Boleh faham itu? Kita minat. Tapi kaum muslimin dan muslimat kalian, boleh sampai di Pakistan, ulama Pakistan kata Syiah kafir. Oh terkejutlah kita. Oh terkejut kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi tak boleh terima. Bila tak boleh terima kaum muslimin, ada seorang ulama yang saya cukup minat, nama dia adalah Dr. Ihsan Elahi Zahir. Dia yang bentangkan kaum muslimin dan muslimat kalian. Satu hari kawan saya kata, kalau awak tak percaya, malam ni malam 10 Muharram, kena pakai hitam belaka malam ni. Jangan pakai kopiah putih, pakai kopiah hitam pun tak boleh. Orang Pakistan kopiah hitam pun tak terima kaum muslimin dan muslimat. Itu dia. Jadi malam tu kepala tak ada kopiah, pakai hitam. Dia ajak saya masuk satu kawasan, iaitu di kota Karachi. Karachi ni dulunya bandar raya ibu negara Pakistan, bertukar ke Islamabad. Memang penduduk dia lebih kurang 27 juta. Bandar Karachi saja. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, memang Syiah yang kuasa ekonomi Pakistan. Jadi malam ni mari kita pergi, sebab malam 10 Muharram. Pakai hitam begitu, kena pula berjanggut sikit kaum muslimin dan muslimat kalian. Nampak janggut sikit kaum muslimin. Dia kata ulama selalu orang Pakistan ni, kaum muslimin dan muslimat kalian, dia tak ada beza. Pandai sikit cakap Arab, dia kata ulama Maulana selalu. Memang tu. Jadi dibawa ke saya di satu tempat di Karachi, dia nama dia Sadar. Sadar tu masuk lepas isyak. Dia bawa satu floor bangunan. Dia buka bilik, ya Allahu Akbar. Apa terjadi? Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat kalian, cuma tak kata alhamdulillah lagi. Subhanallah ya kaum. Di atas katil-katil semua anak dara belaka. Orang kata hantu pari dah tahu. Cantik. Memang cantik kaum muslimin dan muslimat kalian. Kita tengok Jui Chawala cantik dah, lebih cantik lagi pada Jui Chawala lagi. Tahu Jui Chawala? Mengangguk kuat tu. Boleh faham itu? Jadi kaum muslimin, apa sebab dia taruh anak dara begitu? Dia lebih kurang kaum muslimin dan muslimat kan pukul 12 tengah malam, dia tuntut lampu, ulama-ulama pecah jubah belaka, ulama Syiah di kaum muslimin. Lalu dia kaum muslim melakukan hubungan dengan anak-anak dara tu, dengan iktikad hasil mereka ialah benih ahli ulama boleh mendatangkan Mahdi al-Muntazar ataupun anak yang soleh. Itu iktikad dia. Boleh faham itu? Itu dia. Susah temelang lah. Betul-betul. Memang kita nampak depan mata sendiri. Nazriyah sendiri. Jadi kaum muslimin dan muslim, iktikad dia begitu. Bagi dia, kalau sekiranya benih ahli ulama pada malam itu bersatu dengan anak dara dia, maka boleh meredakan dari Mahdi Muntazar. Mahdi akan tunggu. Dia tak tahu berapa banyak anak ulama jadi syaitan pun ada. Betul-betul. Betul, banyak anak ulama jadi bintang filem pun ada. Betul tak betul? Banyak tak banyak tu? Baik, siapa dia aku tak tahulah. Kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi benda macam tu, itu ulama dia kata. Tapi pengikut dia, kaum muslim, meyakini apa yang dikatakan oleh ulama mereka. Jadi hukum macam tu, hukumnya ada salah tiga akidah tak? Salah tak? Salah tiga hukum lah tidak? Haram tetap haram.
itu boleh membawa kepada kekafiran barang siapa yang mengiktikad macam tu. Barang siapa yang menyerahkan anak gadis dia, barang siapa pepegang boleh lahir al-mutadi al-muntazar, daripada itu adalah kafir. Tetapi kadang-kadang pengikut dia ni ikut kata ulama mereka, kata Imam Ahmad, itu pun kafir. Tetapi nak hukum pengikut dia secara individu, satu persatu, tidak boleh. Kena mendirikan hujah, takut disebabkan kejahilan. Oleh sebab itu kejahilan. Itu lima jelas berlaku. Baik. Habis. Itu dia tahan kuat sangat tu kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu dia. Habis belakang. Okey. Sampai kaum muslimin dan muslimat kalian okey. Itu persatu. Kadang-kadang ada alim ulama mereka ini dengan zikir harian mereka mengkafirkan Abu Bakar, Osman dan juga Umar. Anak murid pakat turut belaka. Kerana dengan kepahaman yang diberi oleh mereka itu, dia torture anak murid sampai anak murid boleh percaya. Itu benda jadi kafir. Tapi nak hukum individu tidak boleh. Tidak. Itu sebabnya kaum muslimin. Satu pembicaraan masa kelas, masa belajar dulu, profesor kata Syiah tu kafir, Syiah tu kafir. Kamu muslim-muslimat. Jadi kita pun nak larang jugalah. Saya kata, Syekh, orang kafir boleh tak masuk tanah haram? Boleh? Tidak boleh. Dia kata mana boleh orang kafir? Dia tak faham soalan saya. Kamu muslim, boleh tak orang kafir masuk tanah haram? Saya faham kat soalan tu lah. Dia kata mana boleh? Tadi Syekh kata bahawa semua kafir tak boleh tanah haram. Tapi Syekh kata Syiah tu kafir. Betapa banyak orang Syiah pergi menunaikan haji boleh masuk tanah haram. Sebab apa? Tapi taklah cakap macam tu, lembut lagi. Kamu muslim. Dia kata engkau tak faham lagi. Aku kata kafir secara umum. Tetapi mana-mana individu yang datang ke tanah haram di kalangan Syiah itu, kita kena dirikan hujah satu persatu. Hujah satu persatu. Tapi sanggup tak kita ni berhujah satu persatu? Ada peluang ke tidak? Jadi kita hukum cara zahir nampaknya saja. Boleh faham itu? Cermat Tok Syekh ni kaum muslimin dan muslimat. Okey ya? Habis. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian, kafir tu secara umum kita kena faham, tapi nak hukum individu itu kafir kena cermat. Sebab kaum muslimin dan muslimat di dalam Islam ada keuzuran kepada seorang melakukan perbuatan kafir, dia tak kafir kalau dia jahil. Jangan kata kafir, takfir sangat terlalu mudah. Kejapkan kafir. Jangan. Kamu sendirikan hujah. Kalau secara umum boleh kata, tapi menghukum individu tidak boleh melainkan diri hujah. Sebab apa? Takut dalam sabda Nabi SAW, barang siapa yang mengkafirkan seseorang, orang itu tidak kafir. Kafir itu kembali kepada diri sini. Jangan berlebihannya, jangan melampau kaum muslim dan muslimat dalam bab itu. Kena buat kajian semua. Baik. Habis. Okey. Habis ya? Meskipun begitu, para ulul amri yang meyakini pendapat Jahmiyah kala itu mengajak rakyat kepada pendapat tersebut dan menghukum orang-orang menolak serta mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka. Tapi meskipun demikian, Imam Ahmad tetap memohon rahmat dari Allah untuk mereka, memohon ampun untuk mereka, kerana Imam Ahmad mengetahui bahawa belum ada penjelasan kepada mereka bahawa mereka mendustakan Rasul dan mengingkari apa yang beliau bawa. Akan tapi mereka bertakwil dan keliru serta taklid kepada orang yang berkata demikian. Boleh faham tu? Sebab dia ikut kata ketua-ketua dia pakat turut belaka. Boleh faham tu? Itu tidak boleh mengatakan. Imam Ahmad selalu berdoa, beri rahmat pada mereka, ampunkan dosa mereka, walaupun kerana apa mereka mengikut kata-kata ketua mereka. Baik. Jadi hukumnya berdosa lah. Berdosa di atas sebab kejahilan. Tapi nak mengatakan kafir tidak boleh.
Cermat di sunnah Jumaat. Baik, contohnya lagi. Begitu pula ketika Imam Asy-Syafi'i berkata kepada Hafs Al-Fahd, Al-Fardi maksudnya, yang berkata Quran adalah makhluk, kamu telah kufur kepada Allah yang Maha Agung. Imam Syafi'i kata begitu. Bagaimana kata ada setengah orang terkata Quran ada makhluk? Bahaya sungguh. Tuan-tuan tengok tak rancangan tanyalah ustaz. Tak ada tengok. Nak tengok macam mana pukul pagi satu, lepas tu ulang pukul 12.30 sekatu, nak tengok orang tidur belaka. Semua rancangan agama ni rancangan orang tak boleh nak tengok waktu pagi. Itu kalau orang pencing boleh tengok lah, orang tak ada kerja. 12.30 orang tidur, baru nak tayang, tanyalah ustaz. Betul. Yang lain tu apa dia? Rancangan apa? Baik. Ada seorang ustaz tu kaum muslimin, saya malah juga sebut nama dia. Tak boleh sebutlah nama tu, tak perlu sebutlah kaum muslimin. Dia juga kata Quran itu adalah makhluk, dia kata gitu. Sedangkan ulama-ulama dulu dah kata dah. Sebab kaum muslimin dan muslimat kalian, Imam Syafi'i kata, iaitu bahawa seorang bernama Hafs Al-Fahd, bukan Fahd, Al-Fardi, Al-Fard, yang berkata Quran ada makhluk, kamu telah kufur kepada Allah yang Maha Agung, kata Al-Imam Syafi'i. Kenapa duk kata Imam Syafi'i berkata tak? Dia begini kaum muslim. Kadang-kadang rancangan tanya ustaz pun keliru orang juga. Keliru ke orang belaka kaum muslim. Itu sebabnya nasihat saya pada diri saya sendirilah dan pada kawan-kawan ustaz belaka. Bila kita nak cerita dalam agama ni, kita kena kaji sungguh, bawa dalil-dalil yang sahih. Jangan ambil dalil-dalil yang tidak sahih. Dia mengapa? Kan saya pernah kata di tempat lain kaum muslim, ada ustaz tu dia bercara bawa sunnah Nabi. Dia ceritalah bawa sunnah Nabi ini adalah Rasulullah pakai janggut. Kena pula perempuan pula tanya. Yang perempuan ni satu hal juga. Tanya dia pun tanya tak logik. Ya ustaz, kalau sunnah Nabi pakai janggut, jadi orang perempuan tak ada janggut, tak adalah sunnah dia. Memanglah perempuan tak ada janggut. Tapi dia tanya juga ustaz tu, kaum muslimin dan muslimat kalian, betul-betul tak adalah sunnah dia. Maka ustaz tu kata tak apa, dah perempuan tak ada janggut, tak ada sunnah. Sunnah bagi perempuan bermain dengan janggut suaminya. Mana ada lagu tu? La ilaha illallah. Apa jadi macam tu? Mana dalil dia? Dia perempuan tak ada janggut, dia kata sunnah main janggut. Ni agama semua. Untunglah isteri-isteri yang adik suaminya janggut. Seperti aku ni. Betul-betul. Ada ke lagu tu? Simpanlah janggut tuan-tuan, dia kata. Bahawa sesungguhnya sebanyak mana janggut yang ada di dagu kemudian, sebanyak itulah bidadari yang Allah Ta'ala sediakan. La ilaha illallah. Mari di mana dia ambil? Bengali pun sonok bidadari juga, janggut banyak. Betul tak betul? Apalah gitu. Boleh faham tu? Itu dia. Jadi kaum muslimin hujah. Imam Syafi'i kata, apabila seorang bernama Hafs bin Fahdi dia kata Quran itu makhluk, kata Imam Syafi'i, kamu telah kufur kepada Allah Ta'ala yang Maha Agung. Tapi ada juga dalam berapa minggu yang lepas ustaz mengatakan Quran adalah makhluk. Sebab apa? Sebab Quran ni makhluk, sebab tidak ada awalnya dan ada akhirnya. Bila ada awal, ada akhir, makhluk dah. Sebab apa jadi guna? Situ silap dia.
Jadi juga pula dia. Marah, nak marah. Baik. Okey. Dia berkata sebab Quran itu makhluk, sedangkan kaum muslimin dan muslimat kalian, benda ni dibahaskan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Dia membaca ataupun tidak. Apabila berlaku di zaman Khalifah Ma'mun. Ma'mun ni seorang khalifah, bukan Ma'mun semayang tak, dia nama orang sungguh. Dia punya pemikiran kaum muslimin Quran ini adalah makhluk. Kita punya kepahaman ahli sunnah jemaah kata Quran adalah kalam. Quran kalam Allah dah. Itu poin. Quran adalah kalam Allah. Bila sebut Quran adalah kalam Allah, adakah Quran itu makhluk? Mengaji tauhid ni kaum muslimin dan muslimat kalian. Dia adalah kaum muslimin, Quran adalah sifat di antara sifat Allah Ta'ala yang bercakap, kan? Kalam. Bila Quran itu kalam, Quran adalah kalam Allah. Bila kalam Allah, tak boleh kita kata makhluk. Sebab kalam dengan zat boleh pisah tak tidak? Terkeliru dah. Tak mengapa, kena jelas lagi. Lebam tu. Kamu saya bercakap dengan diri saya, kena pisah tak? Boleh. Saya cakap di rumah, dengar suara di sini. Bermaksud percakapan dengan zat diri, tak boleh pisah. Bermaksud ialah kalau Quran itu dikatakan makhluk, Quran itu kalam Allah. Kalam Allah tak boleh katakan makhluk. Lebam itu. Sebab dia kalam Allah. Itu dia topik perbincangan. Jangan gunakan sebab apa Quran tu makhluk. Sebabnya ada mula dia Iqra dan ada akhir dia apa dia? Apa dia? Minal-jinnati wan-nas. Betul. Ada akhir dia. Bila ada awal dan ada akhir, itu makhluk. Ada main kok tu pula kamu. Kalam Allah Quran ni, kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu untuk Nabi Muhammad. Tuhan cakap kaum muslimin dan muslimat dengan Quran, cakap tu saja. Tapi ada tak Allah Ta'ala bercakap lain? Ada tak? Maksudnya bila Quran ni dah habis dah, dah wafat dah, Allah Ta'ala cakap je lagi? Cakap kaum muslimat. Ni baca Yasin tu, apa dia? Ayat Yasin yang pertama sekali, yang akhir sekali. Iza arada kun payakun. Betul-betul. Bila Allah Ta'ala nak kata sesuatu, dia akan cakap kaum muslimin muslimat. Banyak, walaupun Nabi Muhammad dia wafat, Allah Ta'ala cakap dia merintahkan malaikat, kaum muslimin dan muslimat akan cakap juga. Tapi dia ambil poin Quran itu adalah makhluk kerana ada awal ada akhir. Jangan kata begitu. Ada awal ada akhir, itu jenis pengajian dia. Tapi kita kata kena ambil secara umum Quran kalam Allah dah. Kalam Allah boleh bisa makhluk dah? Tidak boleh. Itu yang kata Imam Syafi'i kata, anta kufur, kamu kufur wahai siapa dia? Habs bin Al-Fatih. Dalam masalah cuba tengok kaum muslimin muslimat. Bila Ma'mun pun mengata Quran adalah makhluk. Ada makhluk. Ma'mun kaum muslimin dan muslimat, dia perintah ahli ulama menyokong pendapat dia. Jadi orang mana berkait dengan agama ni nak pakai ahli ulama. Yang tak kait dengan lain tak pakai ahli ulama. Itu Ma'mun punya dulu. Betul tak betul? Kaum muslimin dan muslimat kalian, minta orang sokong pendapat dia. Semua ahli ulama belaka, dia minta sokong pendapat dia. Mana ulama tak sokong pendapat dia, kena dapat risikonya.
Dalam sejarah kata makmum pernah panggil Imam Syafi'i. Lalu dia tanya Imam Syafi'i, apa pendapat kamu tentang makhluk, tentang Quran? Imam Syafi'i dia tak kata Quran makhluk. Dia pegang Quran, dia pegang ni, ini adalah makhluk. Betul tak betul? Makhluk lah ni kertas kan, kertas makhluk lah. Betul-betul Imam Syafi'i tak kata Quran itu makhluk. Lalu makmum kata Imam Syafi'i kata Quran itu makhluk. Sebab Imam Syafi'i pegang Quran, Imam Syafi'i pegang, dia tunjuk pada ini, dia tak kata lafaz dia. Dia faham tu? Jadi akhirnya makmum ni tak puas hati kaum muslimin. Dia tak puas hati. Dia tak puas hati kerana ada seorang ulama lagi tak beri fatwa. Siapa dia? Imam Ahmad. Imam Ahmad tak beri fatwa, tak seronok dia. Kaum muslimin dan muslimat tu. Kan? Jadi apa berlaku ya? Dia panggil Imam Ahmad istana. Lepas tu dia panggil pula tok guru ahli ulama juga ke istana. Itulah kerjanya, nak belaga ke orang belaka. Ulama kena cerdik lah. Jangan orang jahil pelaga ke ahli ulama. Lebam itu. Imam Ahmad dia, ini nak sampai sekarang orang ulama jadi alat kepada orang jahil. Ada lagi tu. Apa orang jahil suruh cakap belaka, betul-betul. La Allah illallah. Maksiat depan mata tak nampak, dekat orang lain nampak. Kamu muslim empat. Betul tak betul? Allahu akbar. Tu susah. Bila kita ni kaum muslimin nak cuci satu benda najis, kita jangan duduk tempat najis. Nak cuci tong tahi, jangan duduk dalam tong tahi. Jadi akhirnya kita jadi tahi. Betul tak betul? Nak cuci tong najis, duduk dalam tempat najis, duduk dalam tong tahi, jadi guana. Kan kaum muslimin, sirah Nabi dah banyak dah benda macam tu. Nabi tak campur dengan orang Quraisy, kamu tawaran, tak campur. Itu dah Islam lah, hebat mana tangan kita dengan Nabi. Betul-betul kaum muslimat. Jadi nak cuci benda tahi akhir lebih teruk daripada tong tahi lagi ada. Memang betul. Itulah nampak depan mata maksiat tak nampak. Dia orang lain nampak. Beri adil lah, beri adil. Beri adil. Tegur siapa-siapa salah. Itu bagus kan, betul-betul. Ni dia. Baik. Duduk tengah-tengah tak apa dah, tak nak masuk mana pun. Memang itu. Okey. Kemana pula lepas begitu makmum tak pergi mana dah kaum muslimat. Jadi tak puas hati Imam Ahmad tak beri fatwa. Itu sebabnya Imam Ahmad membangkitkan kaum muslimin dan stamina ulama. Itu dia. Tidak menjadi alat kepada orang jahil. Ulama dia ada ketokan dia sendiri. Itu dia. Baik. Aku cuma cakap je kaum muslimin dan muslimat kalian. Tapi na'udzubillah jangan Tuhan uji. Betul-betul. Habis. Takut juga. Tapi cakap boleh lah. Lalu dia panggil ahli ulama istana. Imam Ahmad pun datang. Imam Ahmad datang. Berani dia. Berani dia. Tak dan lagi makmum duk cakap. Makmum tak disilakan. Tak dan Imam Ahmad nak duduk. Tengok ulama ada tiba-tiba tu guru dia pun ada juga, Imam Syafi'i pun ada juga. Betul. Itu dia. Akhirnya kaum muslimin, Imam Ahmad terus meluarkan perkataan yang penuh berbisa. Hingga ahli ulama di depan dia terkunci mulutnya. Tak boleh nak cakap. Sebab dia orang tahu bahawasanya kata Imam Ahmad itu adalah benar. Itu dia. Kata Imam Ahmad, dia kata macam mana? Berani sungguh. Berani-berani tak datang juga. Tak mari lagi kau hilang perkataan tu. Baru mari. Kata Imam Ahmad, iza sakatal alimu taqiyatan. Dia tunjuk betul-betul. Ulama orang di depan dia ni. Iza sakatal alimu taqiyatan. Kalaulah kamu orang-orang yang alim pakat berdiam belaka untuk mencari elah, untuk selamat diri kamu sendiri. Allahu akbar. Kena ke tok guru dia. Betul. Tapi tok guru dulu warak.
Bila anak murid kena dia terima kebenaran. Jangan sekarang, jangan anak murid kena melenting tu guru betul-betul. Dia haka selalu. Mari mana dia haka macam tu? Boleh bang begitu? Tak beradab anak murid. Tapi Imam Syafi'i tak warak, dia bangga dengan anak murid dia Imam Ahmad. Iza sakatal alimu taqiyatan. Kalau orang alim pakat berdiam belaka untuk mencari helah, untuk melamatkan diri. Wal jahilu yajhal. Ni dia tunjuk ke makmum. Oh berani weh. Ini orang jahil ni pertama jahil lah dia. Itu dia. Mata yatabayyanul haqq. Bilakah lagi nak terpancarnya cahaya kebenaran? Hei ulama, kalau kamu berdiam diri tidak mengatakan kebenaran, orang jahil akan bertambah jahil. Bila lagi wahai ulama, yang Allah tak beri ilmu pada kamu sekalian, kamu tak kata kebenaran, bila lagi nak terpancarnya cahaya kebenaran? Bila lagi? Sedap tak kata dia? Kaum muslimin dan muslimat sekalian, kata ulama ahli sunnah wal jamaah yang kata kemudian, iaitu ucapan Imam Ahmad ni boleh ditulis dengan tinta emas. Dia mengatakan Quran adalah kalam Allah. Selalu alhamdulillah ulama yang lain tidak berhujah, tidak melawan kerana mereka tahu kebenaran itu. Tapi makmum ganas lalu kaum muslimin. Dia kata ya silap fatwa, bukan silap fatwa, bercanggah sedikit. Imam Ahmad dia masukkan dalam penjara selalu. Masuk dalam penjara. Sedangkan dia tidak berhujah dengan Imam Ahmad pun. Makmum berhujah tak berhujah? Ulama pun tidak berhujah. Makmum pun tidak berhujah dengan Imam. Akhirnya dia masuk penjara. Itulah bermulanya Akta ISA. Itu dia. Kamu sebenarnya. Cuba mari berhujah. Sikit-sikit kata korang fitnah. Sikit-sikit orang kata fitnah. Mari berhujah. Mari kaum muslimin. Kamu ni kata sampai orang Islam jadi bingung. Kita ni jadi berbalahnya. Baik, yang kamu sebut dua orang mari. Panggil. A seorang, N seorang. A tu tahu dah siapa dia. N dia tahu tak? Panggil. Bercara kamu dua. Kenapa takut? Kalau aku di atas jalan kebenaran, kenapa? Tak kesudahan benda macam tu. Boleh faham itu? Itu dia berlaku. Jadi tahu tak kamu semua? Nyepukunya sebab dalam penjara la ilaha illallah. Macam itulah kaum muslimat kelas. Itu sebabnya kenapa lagi ada seorang itu mengatakan itu sebab atas dasar itulah kata alim ulama diberikan title kepada Imam Ahmad Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Diberikan pangkat bagi dia kerana semua orang diam belaka dia mengatakan kebenaran. Orang kata Imam Ahli Sunnah wal Jamaah pada zaman itu ialah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tok guru dia Imam Syafi'i sayang benar dekat dia kaum muslimin dan muslimat. Betul-betul. Itu dia kata begitu. Jadi kenapa hujah? Sebab Quran itu tidak ada ayat turun dia, ayat habis dia. Itu sebab makhluk. Itu bukan hujah. Kembali pada hujah asal. Quran apa dia? Kalam Allah. Kalau Allah makhluk tak? Mana boleh kata makhluk? Boleh faham tu? Jangan ambil satu hujah saja. Banyak ke hujah. Wallahu a'lam. Apa kata seterusnya kata Imam Syafi'i? Lepas dia kata kepada Hafz bin Al-Fadhi, insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Okey? Boleh? Jangan lupalah. Kalau lupa letih ulang pula kaum muslimin dan muslimat pula. Kitab ni tebal sangat ya. Insya-Allah. Subhanakallah bihamdik asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.